Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu mula sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live pada malam ini. Yang mana pada malam ini kita akan sambung kembali membicarakan hukum tajwid yang seterusnya menggunakan buku ni lah. Menggunakan buku ni, Ilmu Tajwid Cara Mudah dan Berkesan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini kita masuk pada pelajaran yang ke-6 iaitu berkaitan dengan hukum imalah, bacaan imalah. Saya pasti dan saya yakin ramai lagi di antara kita ataupun ramai lagi orang yang di luar sana yang masih lagi tidak mengetahui cara bacaan imalah. Jadi imalah ni salah satu hukum yang terdapat di dalam ilmu tajwid yang mestilah bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran mengetahui hukum tersebut. Yang mana hukum ni hanya ada pada surah Hud ayat 41 nah. Surah Hud ayat 41 nah. Dia hanya ada pada satu surah sahaja dan pada ayat 41 sahaja surah Hud. Baik. Inilah antara contoh dah. Nampak tak? Imalah, imalah bacaan imalah. Bacaan imalah. Dia kata imalah artinya bacaan antara fathah dan kasrah. Seperti bunyi suara A dalam kata satir nah. Yakni pada lafaz majraha tu lah. Kalau kita tak mengaji kita akan kata majraha, tapi pada ra tu dibaca dengan imalah, iaitu majreha nah. Bacaan pertengahan di antara fathah dan kasrah. Kalau fathah majra, kalau kasrah majri. Jadi imalah ni bacaan condong menghampir kepada kasrah, jadi majre nah. Baik, pada lafaz yang biru tu lah, lafaz yang biru ni jadi pada perkataan ni, kalimah ni sahaja yang ada hukum imalah dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 41 nah. Kalau kita baca surah ni, surah Hud ayat 41, kita akan jumpa kalimah majreha ni. Tapi kalau kita tak pernah mengaji, kita tak pernah ambil tahu, maka bacaan kita pasti salah. Pasti salah. Sekali lagi, imalah ni adalah bacaan pertengahan, bacaan condong pertengahan di antara fathah dan kasrah. Dia condong daripada fathah tu hampir kepada kasrah. Kalau fathah majraha, kalau kasrah majriha, kalau imalah condong bacaan tu condong daripada fathah ke kasrah, hampir kepada kasrah. Jadi majreha satir, macam kita sebut perkataan satir lah. Takkan kita pergi kedai kita sebut perkataan sata orang tak faham apa dia sata tu. Sati pun orang tak faham juga. Satir, satir tu adalah imalah bacaan pertengahan di antara fathah dan kasrah. Baik.
Dia hanya ada pada surah Hud ayat 41 saja pada kalimah majriha. Okey, kita cuba baca tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sekali lagi. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Majriha, majriha. Nah, jangan baca majraha, jangan baca majriha. Yang betul dah majriha. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha, majriha. Begitulah bacaan imalah. Imalah adalah bacaan antara fathah dan kasrah. Bacaan condong hampir kepada kasrah. Itulah imalah. Jadi imalah ni termasuk dalam bacaan gharib, bacaan yang pelik, bacaan yang khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, satu lagi hukum, iaitu pelajaran yang ketujuh, hukum ishmam. Ishmam juga termasuk di dalam hukum ataupun bacaan gharib, bacaan yang pelik, bacaan yang khusus yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mestilah setiap orang yang membaca Al-Quran mestilah kena pelajari. Yang mana kalau kita tak belajar, pasti bacaan kita salah. Jadi dia kena ambil daripada bacaan guru lah. Kena tengok mulut guru. Dia tak boleh tiru-tiru dalam buku, tiru-tiru tak boleh. Dia kena berhadapan dengan guru dan kena tengok mulut guru lah. Baik, jadi ishmam ni apa dah? Ishmam ni menurut bahasa bermaksud cium. Tu menurut bahasa lah. Ishmam maknanya muncung bibir. Manakala menurut istilah bermaksud memuncungkan dua bibir. Muncung macam mana muncung lah. Seolah-olah macam nak cium tu lah. Seolah-olah. Jadi ishmam ni menurut istilah bermaksud memuncungkan dua bibir. Bila tu kena muncung? Sejurus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris dhammah. Jadi muncung bibir itu mengisyaratkan kata baris dhammah, serta dibiarkan sedikit ruang antara dua bibir. Maknanya ada sedikit ruang lah. Jangan rapat tu, dia kena buka sedikit ruang tu di antara bibir atas dan bawah, muncung dan dibuka sedikit ruang. Pada perkataan ta'man dalam surah Yusuf, jadi dan di sini juga boleh dibaca dengan bacaan raum ataupun dipanggil dengan istilah ikhtilas, iaitu mendatangkan bacaan setengah harakat, setengah baris dengan suara yang perlahan, tidak didengar oleh orang yang jauh dan didengar oleh orang yang berhampiran. Itulah bacaan raum, bacaan setengah baris. Baris dhammah tu baca setengah. Dia tak baca semua, dia tak baca penuh. Okey, sekejap lagi kita tunjuk contoh bacaan dia. Baik, jadi ishmam dan raum ini berlaku pada kalimah ni lah. La ta'manna ni dalam surah Yusuf. Hukum ishmam ni berlaku pada surah Yusuf ayat 11. Surah Yusuf ayat 11. Di sinilah bacaan ishmam pada perkataan la ta'manna ni. Kalau kita tak pernah belajar, pastinya kita akan baca la ta'manna. La ta'manna. Baik, sedangkan bacaan itu adalah salah, bukan la ta'manna. Di sini kita kena membaca dengan bacaan ishmam, wajib. Di sini ishmam adalah wajib. Macam mana? Dia ada dua cara nak baca dengan ishmam ni. Dia ada dua cara. Yang pertama, kita dengung di hidung 2 harakat. Habis dengung baru muncung. Tu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua,
dengung dan muncung itu disertakan sekali. Macam mana? Okey, contoh dah, bagi bacaan yang dengung dulu kemudian muncung tu macam mana? La ta'manna, la ta'manna. Dengung dulu lah. La ta'manna. Tu dengung dulu. Kalau satu lagi, dengung dengan muncung bibir itu disertakan sekali lah. Macam mana? La ta'manna, la ta'manna. Tu dengung dengan muncung disertakan sekali. Itu yang kedua lah. Cara yang pertama tadi dengung dulu baru muncung. La ta'manna, la ta'manna. Dengung dulu baru muncung. Yang kedua, muncung dan dengung disertakan sekali. La ta'manna, la ta'manna. Baik, kita cuba baca dalam surah Yusuf ayat 11 lah. Surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Yang tu kita baca menggunakan kaedah yang pertama, iaitu dengung dulu kemudian muncung. Sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kemudian kaedah yang kedua ataupun cara yang kedua, muncung dan dengung itu disertakan sekali. Contoh dah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dengung dan muncung disertakan sekali. Sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Itu kaedah yang kedua, iaitu dengung dan muncung disertakan sekali. Baik. Kemudian di sini juga harus kita baca dengan bacaan raum. Raum tu adalah bacaan setengah baris, mendatangkan bacaan setengah baris. Baris apa? Baris nun tu lah. Kalau ikut tulisan asal dah, la ta'manuna, la ta'manuna, dia ada dua nun kat situ lah. Tahu mana ada dua nun? Tu nun tu ada syaddah. Setiap huruf yang ada syaddah menandakan dua, nun tersebut asalnya ada dua. Ni asal perkataannya la ta'manuna. Jadi nun yang pertama yang baris dhammah itu kita datangkan setengah baris saja. Jangan baca penuh. Kalau baca penuh, la ta'manuna, la ta'manuna. Yang tu jelas. Jadi rom ni nu tu dibaca secara tak jelas. Maksudnya datangkan setengah baris. Macam mana? La ta'manna, manna, manuna. Orang yang berhampiran sahaja yang dengar, yang perasan. Orang jauh dia tak perasan dia ni baca baris apa. Itulah dikatakan raum. Contoh dia macam mana? Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf, la ta'manuna ala Yusuf. Jadi pada perkataan Ishmam ni juga boleh dibaca dengan raum lah. Raum lah, iaitu datangkan setengah baris pada baris dhammah nu tu, la asal dia la ta'manuna, la ta'manuna. Jadi baris dhammah tu datangkan setengah baris, itulah dipanggil bacaan raum. Contoh dia sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna, manuna ala Yusuf, manuna. Tu orang yang berhampiran sahaja yang dengar. Orang jauh tak dengar, tak perasan dia ni baca baris apa. Orang sebelah dengar lah. Itulah dimaksudkan dengan bacaan raum. Jadi saya ulang sekali lagi. Ishmam ni apa dia? Memuncungkan bibir, dua bibir, memuncungkan dua bibir, mengisyaratkan baris dhammah. Dan ishmam ni dia ada dua kaedah baca, dua kaedah bacaan. Yang pertama, dengung dulu 2 harakat, kemudian baru muncung. La ta'manna. Tu kaedah yang pertama.
La ta'manna, kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, muncung dan dengung disertakan sekali. La ta'manna, tu. La ta'manna, muncung dan dengung disertakan sekali. Dan harus kita baca dengan raum, datangkan setengah baris. Baris dhammah tu datangkan setengah baris. La ta'manna madna. Itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada malam ini. Yang pertama tadi berkaitan hukum imalah. Imalah iaitu bacaan bacaan condong, bacaan cenderung ataupun condong kepada baris kasrah. Maknanya bacaan pertengahan di antara fathah dan kasrah, dia condong hampir kepada kasrah. Contoh kita sebut perkataan sate, kereta, sate, majere, dia berlaku pada kalimah majereha tu lah, dalam surah Hud ayat 41. Kemudian hukum ismam berlaku pada surah Yusuf ayat 11, pada perkataan la ta'manna lah. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk malam ini. Biarlah kita belajar sikit-sikit. Jadi malam ini dua hukum lah, imalah dan ismam lah. Yang mana yang terlepas live tu boleh tengok balik lah rakaman tu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita belajar sedikit sebanyak Quran ini. Allah Ta'ala muliakan kita dengan kelebihan Al-Quran, insyaAllah. Dan sama-samalah kita sentiasa belajar Al-Quran dari sehari ke sehari. Mudah-mudahan Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kita semua, yang mana pada hari kiamat nanti berlaku huru-hara. Ketika itu kita perlukan syafaat, sama ada syafaat Nabi SAW, syafaat Al-Quran, syafaat ulama dan sebagainya. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat kita ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Al-Quran, insyaAllah. Jadi minta tolong share live kita. Saya minta share lah. Dan kongsilah pada rakan-rakan kita agar ramai lagi yang boleh join, insyaAllah. InsyaAllah page ini adalah page yang bermanfaat, page belajar Al-Quran, insyaAllah. Dan boleh juga follow saya punya YouTube channel Kelas Quran Tajwid, dan pakat-pakat subscribe dan like, dan share lah. Share, like, share, tekan button loceng dan share. Mudah-mudahan banyak lagi video-video yang saya akan up, insyaAllah. Page saya, page ni lah, Kelas Quran Tajwid, insyaAllah. Sama-sama kita menggalakkan orang belajar Al-Quran lah. Tambah lagi kita berada di akhir zaman ni, COVID-19 pun dah sedang mengganas. Banyaklah. Jadi kita jadikan Al-Quran itu sebagai penawar, insyaAllah. Jadi saya sudahi live pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.